أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكريم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah sama-sama kita istighfar dan selawat. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi sembah kesyukuran yang mutlak kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya dengan limpah kurnia, izin, inayah dari Allah Subhanahu wa taala jualah maka pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan, dihimpunkan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama dapat kita hadir ke masjid. Dan sebentar tadi alhamdulillah kita telah pun sama-sama dapat menyempurnakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat yang telah kita dirikan beserta dengan segala bentuk amalan, kebaikan, kebajikan yang telah kita lakukan sepanjang hari ini dan sebelum-sebelum ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihatnya dengan penglihatan yang ada nilai ganjaran pahala di sisinya, yang akan menjadi bekalan terbaik untuk kita bertemu dan berhimpun di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak insya-Allah. Dalam masa yang sama, marilah juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bermuhasabah, bermunajat, bermohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar segala bentuk kesalahan, kesilapan, khilaf, kekurangan, dosa maupun maksiat yang telah kita lakukan, sama ada yang kita sedar maupun tidak, sama ada yang besar maupun kecil, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan seluas-luas maghfirah dan keampunan. Mudah-mudahan dengan maghfirah dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka perkara-perkara tersebut tidak akan lagi menjadi suatu beban yang perlu kita tanggung, yang perlu kita jawab apabila kita dihisab yaumil mahsyar kelak insya-Allah. Alhamdulillah,
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu sekali lagi kita pada malam ini membincangkan kitab Syarah Al-Hikam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah pun kupaskan beberapa lagi perkara di bawah hikmah yang keempat dengan tajuk hikmah yang ketiga dengan tajuk rehatkanlah dirimu daripada tadbir, yang keempat. Dan kita telah selesai sehingga muka surat 35 pada i'tibar hikmah berkenaan dengan hadis daripada riwayat Ad-Dailami. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada perenggan yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muka surat 35 i'tibar hikmah. Tadbir beserta menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tidaklah dilarang. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tadbir nisful ma'isyah." Yang bermaksud tadbir itu sebahagian daripada kehidupan. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita dah sentuh sikit dah berkenaan dengan hadis ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan tadbir itu adalah sebahagian daripada kehidupan. Sedangkan tajuk besar yang kita bincangkan, rehatkanlah dirimu daripada tadbir. Kalau kita nampak dia macam bercanggah. Tajuk tu kata rehatkanlah diri daripada tadbir. Tapi dalam hadis itu tadi Nabi SAW sebutkan bahawa tadbir itu adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Jadi urusan tadbir ni macam mana yang kita tahulah. Kan mentadbir kita ni lah. Sama ada kita mentadbir sesuatu organisasi, kita mentadbir sesuatu badan, sesuatu pertubuhan dan sebagainya, ataupun kita mentadbir keluarga kita. Atau paling kecil, saya tak ada siapa-siapa, saya tak ada apa-apa jawatan, tadbir diri sendiri. Maka kita tetap ada tanggungjawab masing-masing. Lalu adakah kita tak perlu nak tadbir ni? Kalau tengok tajuk je, tajuk besar, rehatkanlah dirimu daripada tadbir, kita pun pegang lah. Saya baca dekat kitab Syarah Al-Hikam, tajuk yang ketiga kata rehatkan daripada tadbir. Kenapa saya nak bekerja? Sebab tu balik tengok pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadbir itu sebahagian daripada kehidupan. Maknanya selagi mana kita hidup, selagi mana kita ni hidup, selagi itulah kita kena berurusan dengan hal tadbir ini. Lalu sebab tu kita kena tengok secara keseluruhan dia nanti. Bagaimanakah tadbir yang dikatakan rehatkanlah diri kita daripadanya? Iaitu tadbir yang kita rehatkan ini, elakkan urusan tadbir yang mana kita tidak meletakkan tadbir itu tadi bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya yang kita kena rehatkan. Itu yang kita kena tolak, yang kita kena ketepikan. Urusan harian kita ni tapi tak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat sesuatu perkara, kita rancang, kita plan, kita yang letakkan sasaran, tapi bila tak capai, kita sendiri yang rasa marah. Kita pula rasa, ini Allah Subhanahu wa taala tak berlaku adil. Kita tidak redha dengan ketentuan tersebut. Ini yang salah. Ini yang silap. Bila mana kita tadbir, bila mana kita buat perancangan, bila tak tercapai, balik pada wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kena pegang yang tu. Kita merancang, Allah Subhanahu wa taala juga merancang. Sebaliknya perancangan Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tadbir sebahagian daripada kehidupan. Nak tak nak, suka tak suka, terima ataupun tidak, bila mana kita hidup, kita kena mentadbir. Paling tak tadbir diri sendiri, bangun tidur, dah kena uruskan diri, nak mandi, kemudian nak kalau kita bekerja, kalau kita kanak-kanak lagi nak pergi sekolah, nak main, nak makan, itu semua urusan. Itu semua tadbir. Cuma yang kita kena pastikan, serahkan perkara itu tadi. Kita dah buat, kita dah usaha, dah ikhtiar. Capai ataupun tidak, serah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah usaha, dah cari rezeki, dapat ataupun tidak, banyak mana qadanya, banyak mana qadarnya. Bagaimana qada rezeki kita, banyak mana kadarnya, serahkan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bila mana kita letak sasaran hari ni kena dapat RM300 berniaga, mesti dapat. Tak dapat kita marah. Tak dapat kita tak puas hati. Tak dapat kita pun salahkan takdir. Kita pun salahkan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Jangan kita sampai jadi golongan yang sebegitu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah.
Walaupun hadis ini disebut oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'us Saghir daripada riwayat Al-Qadha'i dalam musnadnya daripada Sayyidina Ali Ad-Dailami dalam musnadnya Al-Firdaus dan daripada Anas radhiyallahu anhu dengan sanad yang dhaif, namun sumber-sumber dan sokongan dari segi maknanya yang mengangkat tarafnya kepada darjat hasan li ghairi. Baik, ini dari segi kedudukan hadis tersebut sajalah. Kita tak perlu nak kupas, kita bukan nak cerita dari sudut matan hadis itu, tapi kita nak ambil mafhumnya dan kita ambil iktibar daripada hikmah yang besar itu, iaitu rehatkanlah diri kita daripada urusan tadbir yang bercanggah daripada sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat riwayat yang hampir serupa dari segi maknanya seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sya'bul Iman daripada hadis Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadisnya al-iqtisadu fin nafaqati nisful ma'isyah, yang bermaksud berhemah dalam urusan nafkah itu sebahagian daripada kehidupan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam sebuah riwayat hadis yang lain pula, maksudnya hampir sama. Apa dia? Berhemah dalam urusan nafkah sebahagian daripada kehidupan. Nafkah ni apa pula? Kita bila mana sebagai ketua keluarga ataupun kita ni sebagai individu, seorang diri ni tadi, ada urusan nafkahnya. Nafkah yang wajibnya. Kalau kita sebagai suami tadi ada nafkah untuk isteri, kita sebagai bapa ada nafkah untuk anak-anak. Kita sebagai anak ada tanggungjawab nafkah kita untuk ibu bapa dan juga siapa yang kita tanggung. Termasuklah tadi diri kita sendiri. Lalu berhemahlah dalam urusan nafkah kerana itu adalah sebahagian daripada kehidupan. Kalau kita tengok, tadi pun kebetulan imam pun tadi baca ayat innal mubadzirina kanu ikhwani syayatin, kan? Imam pun sebut tadi dalam ayat tersebut, imam bacakan tadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang apa? Sesungguhnya membazir itu amalan syaitan. Syaitan itu membawa kita kepada kekufuran. Berkait dengan yang sedang kita bincangkan ini, berhemah. Berhemah dalam urusan nafkah. Kita dapat gaji sekian. Berhemah ataupun tidak kita. Ini panjanglah. Kenalah tanya pada yang pakar dalam bidangnya. Kalau dalam urusan kewangan ini tadi kena rujuklah kepada yang ahlinya. Fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada yang ahlinya kalau kamu tak tahu. Kalau dari sudut ekonomi, macam mana kaedah pengurusan kewangan yang terbaik? Macam mana nak berhemah ni tadi? Pakar kewangan, pakar ekonomi dah kata dah. Kaedah pengurusan yang baik. Kalau dapat gaji kita, sekurang-kurangnya 20% ada simpanan. Jangan lebih belanja daripada sekian-sekian kadarnya. Jangan berhutang melebihi sekian kadarnya. Tapi yang sebaiknya dalam Islam kan, sebaik-baiknya kita jangan berhutang. Tapi kalau hutang yang mampu, ada kaedahnya tadi. Nak kata tadi soal berhemah. Berjimat cermat. Berhati-hati dalam urusan nafkah tadi. Nafkah tu wajib dah untuk kita tadi. Dan pada yang wajib itu pun tadi kena berhati-hati. Kena berhemah. Kena dalam keadaan yang terbaik urusannya. Sebab apa? Islam ni ajar sempurna, syumul. Islam bukan ajar kita tadi soal ibadah semata-mata. Bukan bila mana Islam hanya tadi kena hanya sekadar duduk di atas tikar sejadah, duduk dalam masjid sahaja, beribadah khusus sahaja. Sedangkan urusan ekonomi, iktisad ini tadi kita tolak tepi. Tidak. Dan dalam Islam pun ada fiqh muamalahnya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kita tentang ekonomi. Nabi SAW sendiri pun seorang peniaga yang hebat. Bagaimana Nabi SAW menguruskan perniagaan Sayyidatina Khadijah. Dan juga banyak lagi sirah-sirah yang menunjukkan bahawa ekonomi itu adalah satu perkara yang penting dan kena uruskan dengan berhemah tadi. Lalu dalam hal ini tadi, balik pada tajuk besar kita, bukanlah kita tak boleh tadbir. Kan? Tajuk besar kita kena ingat balik, rehatkanlah dirimu daripada tadbir. Lalu kalau kita tak nak mentadbir, macam mana kita nak uruskan ekonomi ini tadi? Macam mana kita nak uruskan kewangan ini tadi? Pendapatan kita, nafkah kita, urusan seharian dan
bulanan kita tadi. Maka kena buat. Cuma buat dalam keadaan yang mana berhemah tadi. Yang dianjurkan dalam Islam, yang tak lari daripada ayat tadi, surah Al-Isra yang dibacakan oleh imam tadi, jangan sampai membazir. Jangan sampai jadi sahabat kepada syaitan. Maknanya tak salah dalam Islam kalau kita memang ada kemampuan. Memang kita direzekikan dengan pendapatan yang lebih. Tak salah kalau kita dah tunaikan segala kewajipan-kewajipan kita tadi. Kita dah buat dah yang segala urusan nafkah ini tadi. Kemudian kita nak pakai pakaian yang lebih cantik. Kita nak pakai kenderaan yang lebih selesa. Kita nak rumah yang lebih besar. Tak salah. Kalau itu memang pada kadar kemampuan kita. Yang salah, dia tak mampu tapi nak buat mampu. Ni yang salah. Itu kat situ tak berhemah. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, hadis ini tadi nak ingatkan kepada kita tentang menguruskan nafkah ini tadi, diuruskan dengan cara yang betul. Dengan cara yang berhemah. Tengok balik kepada bagaimana kaedah pengurusan yang baik. Dan seterusnya hadis riwayat Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus daripada Abu Ummamah Al-Bahili dengan lafaz ar-rifqu nisful ma'isyati wa ma'ala man iqtasad. Yang bermaksud sikap berlemah lembut merupakan sebahagian daripada kehidupan dan tidaklah miskin bagi orang yang berhemah. Baik muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya masih lagi diceritakan tadi tentang soal berhemah. Apa dia? Sikap berlemah lembut merupakan sebahagian daripada kehidupan. Islam ini sifatnya salah satunya ialah kelembutan. Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan asmaullahul husnanya salah satunya ialah Al-Latif, iaitu yang maha lembut. Kelembutan Allah Subhanahu wa taala ini tadi dapat kita lihat dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu sifat kelembutan. Kan? Tak ada lagi bila mana kita sebut seorang yang pengasih, seorang yang penyayang, tapi dia garang yang amat. Orang takut dengan dia, tak ada. Bila mana kita sebut pengasih, penyayang, kita akan faham itu sifat yang lembut, sifat yang baik. Dan kalau kita tengok pun dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mulakan setiap surah kecuali satu surah dengan basmalah. Apa dalam basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah nak sebut Allah itu pengasih, Allah itu penyayang, Allah itu pemurah. Sifat-sifat yang baik, sifat-sifat kelembutan. Lalu itulah dia sifat dan juga gambaran Islam. Dan kalau kita tengok ni tadi, sifat berlemah lembut sebahagian daripada kehidupan. Kan? Bagaimana Islam mengajar kita, bagaimana Nabi SAW tunjukkan contoh kepada kita, bagaimana baginda dengan isteri, bagaimana baginda dengan anak-anak, bagaimana baginda dengan cucunya. Malahan bagaimana baginda SAW melayan musuh-musuhnya. Kalau kita tengok dalam sirah, bagaimana Nabi SAW bila mana dicemuh, bila mana dicaci, malahan sampai dilemparkan dengan najis pada baginda SAW, baginda tak melawan. Tidak memberi reaksi yang ganas. Malahan Nabi SAW balas dengan kebaikan, dengan senyuman. Bila mana dah tak ada lagi dah musuh yang membaling najis ini tadi, Nabi siap tanya pula mana dia. Cari pula. Sebab apa? Nabi SAW nak tunjukkan contoh tauladan tadi, sifat orang Islam ni tadi yang sepatutnya ialah dengan kelembutan, dengan kebaikan. Lalu dalam hal pengurusan ini tadi, berhemah tadi, sikap berlemah lembut sebahagian daripada kehidupan dan diingatkan tidaklah miskin bagi orang yang berhemah. Ini dia balik pada soal tadbir tadi. Tak akan miskin orang yang berhemah. Kita kata tengok berjimat cermat, ini haji bakhil tu. Dia jadi satu gelaran yang melekat sampai hari ini. Walhal nak gelarkan nama tu ya. Tapi sebab perangai dalam watak haji bakhil itu tadi, kedekutnya apa, maka kekal. Seolah-olah haji bakhil tu orang yang kedekut sampai ke hari ini. Jadi nak cerita tadi, berhemah tu bukanlah maknanya
kita ini tadi kedekut. Bukanlah kita ini tadi tak nak membelanjakan harta kita ini tadi. Tetapi berhemah ini tadi ialah belanja mengikut kepada kadar yang betul tadi. Pertama apa aulawiyatnya? Oh, tunaikan kewajipan, nafkah tadi, selesaikan. Kemudian apa yang merupakan kewajipan lagi pada hak tersebut? Oh, tunaikan zakatnya. Sekarang mudah dah. Tak perlu nak kira hujung tahun kan. Sekarang ni setiap bulan pun kita boleh bayar zakat kita. Lagi mudah sekarang ni kalau kita bank secara online banking dah boleh dah. Kebanyakan bank dah link dah. Cari je apa. Nak bayar dekat zakat Melaka dah boleh dah. Cari sendiri. Nak bayar dekat mana? Duduk Selangor. Zakat Selangor boleh dah. Terus mudah setiap bulan tadi kita dah boleh tolak siap-siap dah. Bayar siap-siap kita punya zakat. Yang wajib selesaikan. Kemudian apa lagi? Cari. Kemudian pergi pada perkara yang sunat. Yang sunat tadi apa? Oh, selesaikan. Sedekah. Oh, nak buat apa? Wakaf. Nak buat apa lagi? Selesaikan. Dan kemudian yang di akhir itu, yang di bawah itu tadi, inilah tadi. Uruskanlah secara berhemah. Nak beli pakaian yang cantik, silakan. Dah selesai tadi yang atas tadi. Nak makan yang sedap-sedap tadi, nak bawa ahli keluarga dan sebagainya, silakan. Sendiri, nak reward diri sendiri, dah bekerja keras bulan tersebut. Nak beri hadiah tadi, bercuti dan sebagainya, silakan. Dengan syarat tadi, aulawiyat dia dah selesai dah. Kewajipan dah selesai dah. Yang sunat tadi kita dah buat dah. Amal dah buat dah. Yang wajib buat, amal dah buat dah yang sunat ini tadi. Kemudian yang lain kita uruskan. Tadbirlah kita dengan berhemah tadi. Tak ada masalah. Islam tak melarang. Dan ditekankan tadi, tak miskin pun orang yang berhemah. Sebab apa? Orang yang berhemah, dia dah selesaikan dah yang wajib. Orang yang berhemah tadi, dia dah selesaikan dah yang sunat. Orang yang berhemah tadi, dia dah buat dah segala amal yang dia boleh buat. Dari sudut kewangan ini tadi. Maknanya sedekah dia dah buat, jariah dia dah buat. Infak sana sini dia dah buat. Wakaf itu ni semua dah buat dah. Sebab tu kita jangan mudah nak judge. Kita jangan nak mudah menghukum orang. Kadang kita tengok kan, orang tu bercuti sana sini kan, dekat media sosial dia up, berjalan sana bercuti. Kita pun daripada dia bercuti macam ni, baik dia pergi sedekah. Kan? Kita meletakkan hukum. Kita nampak dia berbelanja mewah, kita pun kata daripada belanja mewah macam ni, baik pergi sedekah kat sana sini. Walhal kita tak tahu dah. Yang tak ditunjuk itu, kebaikan ini sebaiknya jangan ditunjuk kan. Dia dah buat banyak dah kebaikan yang lain, tak ditunjuk. Cuma yang ditunjuk tu tadi yang nak dikongsi kegembiraan dia. Jadi kita sebagai masyarakat yang tadi, sebagai manusia, ingatkan diri saya juga, kita jangan menghukum orang lain. Sebab kita tak tahu apa, sama ada kebaikan ke keburukan. Kalau aib orang pun jangan kita dedahkan. Kalau kebaikan orang lain tadi, tak perlu kita iri dengan kebaikan tersebut. Kita doakan, mudah-mudahan kita pun mampu untuk buat dengan cara begitu. Nak cerita tadi, diingatkan dalam hadis ini tadi bahawa orang yang berhemah tadi tak akan miskin. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah ni dia tak akan miskin. Sebab apa? Sifir manusia ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak sama dengan sifir Allah Subhanahu wa taala. Sifir kita ada RM1, kita keluarkan RM1 kita habis. Kan? Betul. Sekarang ni RM10 ke kita ada kat tangan ni, sifir manusia ada RM10. Kita sedekah RM10 ni masuk kat tabung masjid. Pada perkiraan kita habis dah. Dah RM0 dah pada kita. Tapi sifir Allah Subhanahu wa taala, RM10 yang kita ada kita keluarkan, Allah boleh gandakan dalam bentuk yang kita tak jangka, yang kita tak sangka-sangka. Tiba-tiba keluar tadi, masuk notification, ada dapat bayaran tertentu, ada sumbangan itu, ada rupanya orang lain dulu berhutang dengan kita. Tiba-tiba kita pun dah lupa dia nak bayar. Ni Mat ada 1,000 lah dulu aku hutang tu, kebetulan ada rezeki nak bayar. Wallahualam, kita tak tahu. Atau rezeki dalam bentuk yang lain, bukan wang ringgit, kita diberikan kesihatan, kita diberikan ketenangan, kita diberikan kebahagiaan. Itu semua rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas asbab-asbab tertentu, atau tadi asbab Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pada siapa yang bersyukur tadi. Dengan rezeki tadi Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah ingatkan kita, siapa yang bersyukur,
Syukur tadi salah satunya dengan cara tadilah. Dia infak tadi pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bersedekah tadi, itu tanda kita mensyukuri nikmat pada rezeki yang kita dapat itu tadi. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga riwayat Al-Imam Asy-Syirazi dalam Al-Alqab dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sya'bul Iman daripada hadis Anas dengan lafaz al-iqtisadu fil ma'isyah nisful 'aish, yang bermaksud sifat berhemah dalam kehidupan itu sebahagian daripadanya. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hadis ini masih lagi berkisar tentang soal berhemah. Nak tunjukkan betapa pentingnya soal berhemah ini tadi dalam urusan kehidupan seharian kita. Berhemah ini bukan hanya pada soal perkara yang melibatkan urusan kewangan ini tadi. Berhemah ini juga termasuklah dalam apa juga kehidupan seharian kita. Makan kita, minum kita pun kena berhemah. Sebab apa? Kalau kita makan berlebih-lebihan pun tak jadi juga. Walaupun makanan itu makanan yang sihat. Kan? Apa? Buah-buahan. Oh, buah-buahan. Oh, bagus ni, sihat ni. Tapi kita duk makan buah-buahan aja. Makan sebanyak-banyaknya. Dia akan mendatangkan mudarat. Air kosong kan. Oh, bagus. Tak kira air apa sekalipun. Tapi kalau terlalu banyak pun tak boleh juga. Dia ada had dia. Dia ada limit juga. Ini sampai kembung perut. Dalam Islam pun kan kata sepertiga makan, sepertiga air ataupun minuman, sepertiga untuk udara, untuk pernafasan. Itulah kadarnya. Tapi kita penuhkan 3/3 tadi dengan air. Apa jadi? Tak jadi juga. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa tentang makan? Kulu washrabu wala tusrifu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala kata boleh makanlah. Kulu washrabu, minumlah. Tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Dan kalau diambil kefahaman ini tadi juga bawa dalam hal kita yang lain. Jangan berlebih-lebihan. Dalam tadi pengurusan kewangan kita pun sama. Kan kalau nak berbelanja itu tadi, walaupun kita mampu tadi, boleh, tapi janganlah berlebih-lebihan. Ada kadarnya. Tadi kita nak bersenam tadi, harus. Tapi janganlah terlalu berlebih-lebihan. Ada pada perkara tertentu yang boleh berlebihan tanpa hadnya. Ada pada perkara-perkara tertentu yang kita kena lihat dan juga tengok kadarnya. Sebab itulah tadi diingatkan berhemah dalam apa jua urusan kita. Tadbir kehidupan seharian kita kena berhemah pada kadarnya. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syekh Zarruq dalam syarahan penerangan hadis ini berkata, arih nafsaka minat tadbir. Tinggalkanlah tadbir dalam semua hal kehidupan, kerana siapa yang tidak mentadbir, dia akan ditadbir. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syekh Zarruq dalam tajuk ini, dalam hikmah ini, penekanan dia ialah arih nafsaka minat tadbir. Rehatkanlah dirimu daripada urusan tadbir. Tapi kita kena baca dia tadi dengan huraian-huraian dan juga kupasan yang lain. Arih itu tadi, rehatkanlah diri kita tadi daripada tadbir, daripada urusan tadbir yang salah, daripada urusan tadbir yang bercanggah, daripada urusan tadbir yang bukan seperti mana yang Nabi SAW anjurkan kepada kita. Sebab apa? Tadi tadbir itu sebahagian daripada kehidupan. Urusan nafkah itu tadi sebahagian daripada kehidupan. Bermakna kita tak boleh lari daripada urusan tadbir ini. Cuma kita kena uruskan dia dengan cara yang betul. Seperti mana yang digariskan dan yang juga dianjurkan oleh Islam. Ibarat pertama hikmah ini menggesa manusia jangan bertadbir kerana ia akan menyusahkan hati. Seperti mana kata Sahl bin Abdullah, Dharut tadbir wal ikhtiyar fa innahuma yukaddirani 'alan nasi 'aishahum. Yang bermaksud tinggalkanlah tadbir dan ikhtiar kerana kedua-duanya mengeruhkan kehidupan manusia. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sekali lagi, bila mana kita baca hadis-hadis
tertentu yang telah diberikan dan juga yang telah dinukilkan di dalam tajuk ini, kita tak boleh baca dia secara hadis itu sendiri. Sebab tu dia berkait, dihuraikan dengan hadis yang lain tadi, disandarkan tadi dengan kupasan-kupasan daripada Syekh Daruk, daripada penulis tadi, supaya kita faham dengan menyeluruh, bukan hanya faham pada kadar ayat tersebut, bukan pada zahir satu hadis ini. Kalau kita tengok pada hadis ini semata, tinggalkanlah tadbir dan ikhtiar kerana kedua-duanya mengeruhkan kehidupan manusia. Pegang je yang ni. Datang kat pejabat esok tak buat kerja. Kenapa? Malam tadi saya baca hadis ni tadi kata tinggalkanlah tadbir dan ikhtiar kerana ia akan mengeruhkan keadaan hidup manusia. Duduk je tak buat kerja. Dah habis ya. Nanti tanya kat mana belajar tu? Siapa yang ajar? Kita kongsi. Sebab tu saya cakap tak boleh baca hadis ni satu je. Kena tengok tajuk ni tadi keseluruhan. Tajuk-tajuk dalam kitab Syarah Hikam ni, selagi kita tak selesai khatam tajuk tersebut sampai selesai, tak akan faham secara menyeluruh. Dia akan separuh-separuh je faham. Jadi kena pastikan baca keseluruhan daripada awal sampai habis tajuk tu, baru kita faham apa dia punya kesimpulan dia. Apa yang nak disandarkan, apa yang nak dikaitkan. Jadi dalam hadis ini, tinggalkanlah tadbir dan ikhtiar, dia kembali kepada maksud yang besar itu tadi, iaitu tinggalkanlah tadbir dan juga tinggalkanlah ikhtiar itu tadi, yang mana yang tidak disandarkan dan juga yang bercanggah dengan apa yang digariskan oleh syarak. Sebab dia ada dua. Tadbir yang betul, tadbir yang salah. Tadi kita makan, ada cara makan yang betul, ada cara makan yang salah. Kita ibadah sendiri pun ada cara ibadah yang betul mengikut sunnah, ada cara ibadah yang ditambah-tambah dan juga yang dibuat-buat. Jadi sebab itulah kita yang kena pilih mana satu yang kita nak ambil. Samalah tadi dalam urusan tadbir ini. Samalah tadi dalam urusan ikhtiar ini tadi. Ada ikhtiar yang betul, ada ikhtiar yang salah. Ikhtiar yang betul kita jumpa dengan kita buat dengan kaedah kalau sakit, ikhtiar kita apa? Makan ubat. Kita jumpa pakar perubatan doktor. Kita jumpa tadi kalau nak ambil ubat secara alternatif tadi, jumpa dengan kaedah perubatan syifa yang betul. Tapi kalau kita pergi pada ikhtiar yang salah, kalau kita sakit, kita pergi cari tangkal. Kita tadi pergi kaedah yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, bukan dengan kaedah syifa tadi, tapi dengan jampi serapah dan sebagainya. Dalam khutbah hari ni tadi pun, kalau dengar tadi amalan karut kan, yang menghapus rahmat, ada diingatkan bahawa jangan bertangkal tadi, jangan berjampi. Kadang-kadang orang kita ni, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dia tak perasan. Nampak macam apa yang digunakan itu ayat Al-Quran. Tapi bila mana digunakan ayat Al-Quran tadi, ditangkalkan. Maksudnya macam mana? Saya jumpa ustaz tadi, dia bagi saya tadi. Saya dengar dia baca betul surah Fatihah, dia baca ayatul kursi, dia baca 3 qul. Tak ada dia baca yang bukan-bukan. Tapi ditangkalkan. Dibacakan pada sesuatu, kemudian dia tiup dan sebagainya. Ni nanti awak simpan kat tempat sekian-sekian. Ini nanti buat sekian-sekian. Ayat tadi salah tak? Ayat tak salah. Ayatul kursi yang dibaca dengan betul tak salah. 3 qul yang dibaca dengan betul tadi tak salah. Yang salah apa? Bila ditangkalkan. Ni yang kadang-kadang orang kita tadi tersilap. Rasa macam betul dah saya berubat secara tradisional. Tapi cara tu, kaedah tu yang salah. Penangkalan itu tadi tak ada dalam Islam. Jangan kita ambil. Betul, kain ni dah dibaca dengan ayat ni Ustaz. Kain tu kain ni, kayu tu kayu ni. Salah. Ayat Al-Quran betul. Kalau nak baca, baca pada air. Okey, silakan. Pada tangkal dia tetap menjadi tangkal yang merupakan perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Syekh Zaruk kata tadi, tinggalkan tadbir yang mana urusan tadbir yang tidak kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh bila mana kita pegang bahawa apa sahaja yang kita buat, kalau tak capai, kembali serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita redha dengan perkara tersebut. Maka itulah dia kaedah pengurusan ataupun tadbir yang dibenarkan oleh syarak, dan mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang sempat kita kupaskan bersama dalam ruang masa yang ada pada malam ini dapat
kita faham dan juga kita gunakan bersama dalam kehidupan seharian kita, dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami menadah kedua belah tangan ini memohon kepadamu, ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Allahumma ya Allah, bukakanlah pintu-pintu hati kami. Jadikan ilmu yang kami pelajari pada malam ini sebagai ilmu yang bermanfaat, dapat kami gunakan dalam kehidupan seharian kami ya Allah. Allahumma ya Allah, golongkan kami dari golongan yang diridai olehmu, hindarkan kami dari golongan yang dimurkai olehmu ya Allah. Kurniakan kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kami dihimpunkan di hadapan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.